Perlukah duit sampul raya diberi setiap kali perayaan? Jika tidak memberi seperti kelaziman, adakah akan digelar sebagai kedekut atau sebenarnya perbelanjaan tidak mengizinkan? Bagaimana mengatasi isu domestik ekonomi isi rumah menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri esok? Bersama wartawan Kamal Firmansyah Kamaluddin dan tetamu Nasional 1 hari ini, Pengarah Institut Keuangan Islam dan Pengurusan Kekayaan Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Dali. Terus saja bersama Kamal. Teruskan Kamal. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dan dalam segmen kali ini, bersempena dengan musim perayaan, pastinya kita akan membincangkan mengenai tips-tips berbelanja secara berhemah dan juga mungkin langkah-langkah penjimatan sepanjang musim perayaan. Dan untuk segmen kali ini, bersama dengan tetamu iaitu Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Dali yang juga merupakan Pengarah Institut Pengurusan Harta dan Kewangan Islam. Baik, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam segmen kali ini. Baik Doktor, permulaan sekali pemberian wang sampul ataupun duit raya ini dah sinonim pada musim perayaan. Jadi ia juga adalah sebenarnya merupakan tradisi pada musim perayaan. Namun melihat kepada keadaan ekonomi yang tak begitu stabil, adakah konsep ini masih relevan atau perlu diteruskan? Apa pandangan doktor? Pada pandangan saya lah, amalan untuk memberikan duit sampul ataupun duit raya ni memang patut diteruskan lah. Kerana ianya ada satu budaya kita. Budaya kita ialah budaya berkasih sayang. Kan kita berkasih sayang antara satu sama lain. Jadi budaya ni memang patut diteruskan lah. Tapi persoalannya, bila kita pun faham bahawa ekonomi sekarang ni pun agak menekan sikit kerana harga ada meningkat dan sebagainya, dan juga mereka mengatakan bahawa kalau bagi nanti tak ada, maksudnya dah tak ada duit lagi apa semua. Jadi pada pendapat saya, kita perlu lihatlah apa yang kita berikan tu dapat menggembirakan orang lain. Contohnya kita menggembirakan anak-anak kecil yang mana mereka menunggu selama sebulan masa Ramadan tu kan untuk mereka tu dapat duit raya tu. Kan dapat duit raya tu. Jadi kalau kita dapat lihat mereka wajah mereka gembira, ceria, dan itu adalah satu perkara yang baiklah untuk memberikan duit sampul ni. Jadi ia patut diteruskan. Tapi untuk kita bagi tu berapa banyak tu, yang tu yang kita persoalannya. Berapa banyak kita nak kena bagi. Kadang-kadang orang nak bagi banyak sebab orang cakap kena bagi RM10 ke, kena RM20 ke, RM50 ke kan. Tapi tak semestinya kita kena bagi banyak. Kita bagi ikut kemampuan kita. Kalau kita nak bagi RM50 pun boleh, RM2 pun boleh. Yang penting ikhlas. Yang penting dia mesti ikhlaslah. Sebab kadang-kadang saya pun pernah juga pada satu masa dulu saya bagi duit raya kan, tapi anak-anak ni lah dia berkata, alah RM2 je kan, RM2 je dia cakap macam tu kan. Jadi yang ni peranan ibu bapa lah yang penting bagi untuk menerapkan ataupun mengajar mereka tentang bagaimana mereka harus rasa bersyukur lah. Baik, kita beralih pada perkembangan semasa. Baru-baru ni Perdana Menteri telah pun mengumumkan bahawa kenaikan tangga gaji untuk penjawat awam dan juga gaji minimum sebanyak RM1,200 untuk dalam sektor awam. Jadi bila melihat kepada perkembangan positif ni, adakah ia akan memberi impak yang cukup baik khusus untuk meningkatkan ekonomi isi rumah dalam negara kita? Apa pandangan doktor? Saya nampak ini adalah satu akan memberikan impak yang positif lah. Satu impak yang positif yang besar. Bukan saja kepada kaki tangan awam, tapi juga kepada ekonomi secara keseluruhannya. Kerana ianya boleh meningkatkan, pertamanya ialah produktiviti. Kita gaji kalau kita naik, jadi mungkin kita akan lebih berproduktiviti. Maksudnya kita nak bekerja lebih kuat lagi. Sebab kita dapat imbuhan yang lebih tinggi. Jadi itu ya secara kasar ni macam mana kita nak menerangkan bahawa bila kita dapat imbuhan yang lebih, maka kita perlu meningkatkan produktiviti kita. Kerja lebih kuat, lebih terancang dan sebagainya. Dan kita kalau dalam ekonomi kita ada dipanggil multiplier effect ataupun faktor pengganda. Jadi apabila kita ada lebih kurang 1.6 juta kekayaan awam kan, lebih kurang 1.6 juta ni, kalau mereka telah mendapat imbuhan ni lebih kurang 1.1 bilion ni, maka kalau kita kata let's say kita ambil faktor penggandanya 0.5, maka lebih kurang 550 juta. Okey,
akan disalurkan kepada penggunaan. Maka ia akan meningkatkan faktor domestik, faktor perniagaan, industri perniagaan dan sebagainya. Jadi multiplier effect tu ada. Dan yang saya nampak disebabkan ianya diberi secara berterusan, iaitu kita tangga gaji ni akan sentiasa naik dan setiap tahun naik, bukan sekali one lump shot tu, bukan sekali bayar, macam contohnya bonus ke apa tu sekali bayar. Yang ini sebab dia akan tangga gaji kan, dia akan berterusan hingga tahun-tahun yang akan datang. Jadi betul efek dia akan tinggi. Jadi saya rasa ianya memberikan kemudahan kepada penjawat awam, terutamanya untuk menangani masalah-masalah dalam ekonomi, yang semakin mempunyai kos-kos yang sepatutnya, dan juga ia dapat membantu ekonomi kita lah secara amnya. Baik doktor, mungkin sedikit tips berbelanja secara berhemah ni. Kita nak pastikan penonton di luar sana juga tahu untuk memastikan perbelanjaan tu mana yang menjadi keutamaan untuk mengelakkanlah apa yang dipanggil sebagai ikat perut selepas saja tamatnya musim perayaan. Okey, dari segi perbelanjaan ni kita mesti merancang. Contohnya kalau kita nak beraya hari raya tu, kita merancang perbelanjaan kita. Berapa banyak yang perlu kita belanja dan berapa banyak yang kita dapat, supaya kita tidak susahlah di kemudian hari. Sebab kita kata orang Perak kan, biar apa asal bergaya gitu. Bukan, tapi kita tak nak biar apa asal bergaya tu. Jadi maksudnya kita boleh untuk memakai baju cantik dan sebagainya dan tentu kan, tapi tak semestinya kita perlu membeli yang terlalu mahal, yang luar daripada kemampuan kita. Kita kena ukur, buat kata orang kan, ukur baju di badan sendiri kan. So maksudnya kalau kita tengok pendapatan kita berapa kan, berapa yang patut kita belanja kan. Jadi kalau kita dah tengok betul-betul, rancang betul-betul perbelanjaan kita, dan maksudnya kita bila belanja di hari raya itu memang ada banyak perbelanjaan yang bukan biasa kita buat lakukan, tapi kita perlu rancang. Jadi supaya kita tidak mahu kita berbelanja terlalu lebih kan. Dan juga kadang-kadang kita belanja tu adakah ianya satu keperluan kita kan. Kalau dia kemewahan sangat, tapi kalau kita mewah tu kita mampu, tak apa. Tapi kalau kita mewah tapi tak mampu, itu akan menimbulkan masalah, mudarat kepada diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Yang kita tak nak anak-anak kita nanti ada masalah lepas hari raya, tak boleh nak bayar duit sekolah dan sebagainya. Baik doktor, tadi menyebut mengenai dengan tips-tips berbelanja secara berhemah. Jadi mungkin bagaimana pula untuk meningkatkan ekonomi isi rumah? Contohnya kalau kita nak menabung, kan, bila menabung ni bagaimana caranya? Dan jika melabur pula, pelaburan yang mana pula hendak dibuat? Jadi apa pandangan doktor? Mungkin boleh kongsikan tips ini kepada penonton di luar sana. Okey, dulu masa kecil-kecil dulu selalu tak kita tengok iklan. Iklan saya tak ingat iklan apa, tetapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan iklan tu kan. Sama jugalah kan, kita nak menabung tu kita kena tak apa, sikit pun tak apa kan. Mula dengan satu penabungan, buat tabung yang kecil dulu kan, sehingga kita dapat satu tabungan yang konsisten. Okey, secara yang baiknya kita perlu menabung sekurang-kurangnya lebih kurang 10%. 10% daripada kita punya pendapatan. Kalau B40 tu lebih kurang gaji dia mungkin dalam 2,500 ke bawah, lebih kurang, ataupun 3,000 ke bawah. Kita ambil 3,000 ataupun 2,500. So 10% tu lebih kurang 300 nak simpan sebulan. 300 sebulan. Jadi macam mana caranya nak menabung? Sebab kita bercakap kan, kita belanja habis. Tak ada surplus pun. Kalau tadi ada surplus sikit, okey juga. Ini langsung tak ada surplus. Jadi macam mana? Persoalan yang tu boleh kita jawab dengan cara apa yang perlu kita buat dulu, iaitu prioritinya. Okey, yang saya boleh kongsikan di sini ialah kita daripada pendapatan kita tu, kita tolak dulu kita punya tabungan. Yang pertama sekali. Maksudnya kalau kita ada 3,000, kita dah tolak siap 300. Jadi yang kita ada hanya 2,700 untuk kita belanjakan, untuk kita bayar duit kereta, duit rumah dan apa. Kita guna 2,700 saja. Jadi 300 tu kita dah terus automatik kita simpan. Jadi saya pernah juga bagi
bagi talk tentang jutawan automatik. Cara ni macam tu lah, jutawan automatik tu. Maksudnya kita kena simpan secara automatik. Kalau boleh kita terus buat standing instruction, okey, arahan tetap kepada bank atau buat potongan gaji terus kepada tabungan kita. Baik, secara ringkas doktor, nasihat kewangan untuk semua penonton kita di luar sana. Mungkin sedikit kesimpulan dengan tentang perkara yang telah pun kita bincangkan tadi. Okey, pada pandangan saya lah, tips sikit lah yang nak bagi saya. Sebenarnya banyak tips nak bagi ni kan. Kalau ikutkan memang banyak. Sebab kalau kita tengok dari segi ekonomi ni, kita ialah ada pendapatan, ada perbelanjaan kan, dan tabungan kan, dan juga kita jangan lupa ada sedekah dan infaknya. Yang mula-mula soalan pertama tadi tu, memberikan sedekah tu. Sebab bila kita memberi sedekah kan, kita akan dapat lebih banyak lagi. Yang tu tip yang paling utama sekali saya rasa. Kita banyak memberikan kepada orang yang memerlukan. Kan, sebab kita kadang-kadang tengok jiran kita sebelah kita tu, kita boleh bagi kan, tolong, bantu dan sebagainya. Kan? Sebab kita bagi satu, perumpamaannya kan, kita dapat 10. Kan? Dapat 10, dia punya hasanah dia ada 10. Kan, malah ada dalam ayat Al-Quran juga yang mengatakan bahawa kita bagi satu dapat 700. Kan, kita melabur kat mana pun tak dapat 700%. Ini bagi satu dapat 700%. Iaitu dari surah Al-Baqarah ayat 261. Iaitu mengatakan bahawa kita apabila kita mengeluarkan, menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka kita akan dapat macam 7 ranting tu yang mengeluarkan 100 benih. Kan? Setiap seranting tu keluar 100 benih, jadi 7 kali 100, 700. Tapi perumpamaan, cuba kalau kita bagi satu tiba-tiba dapat 700, berebut-rebut orang kan, berebut-rebut orang buat kan. Jadi sedekah, infak, wakaf, apa semua tu kita kena perbudayakan. Maka sebab Allah dah janji kan, dia akan bagi lebih kepada kita kan. Maka kalau kita nak dapat pendapatan yang tinggi pun, pendapatan yang lebih pun, kita kena banyak keluarkan. Okey. Yang pertama itu. Yang keduanya, kita kena menabung. Okey, paling kurang 10%. Okey, 10% kita kena tabung, dan yang baiknya 30%. Dan kalau yang paling baik kan, kita boleh tabung semua kita punya pendapatan kan. Tapi ialah susahlah sikit nak buat macam tu. Maksudnya kita kena ada banyaklah passive income kita untuk tampung semua keperluan kita. Baik, terima kasih Dr. Nur Adli kerana sudi bersama kami dalam segmen kali ini. Dan diharap ya segala perkongsian tadi berkaitan dengan tips berjimat, bagaimana untuk membuat pelaburan dan juga menabung ini dapat memanfaatkan penonton-penonton kita di luar sana. Baik.